Assalamualaikum semua. Hari ini akan ajar buat apam lenggang pula ya. Apam lenggang ni sedap. Masam manis macam tu ya. Lepas tu dia bahan dia pun tak banyak, simple saja. Ada beberapa je lah, tak sampai pun 10. Jadi kita macam tepung pun hanya ada satu jenis tepung saja, iaitu tepung beras. Okey, ada gula. Gula ni ada, boleh pilih 2 jenis lah. Tak kisah yang mana-mana pun, ikut keselesaan. Akak biasa gula organik ni ataupun gula CSR ni lah kan. Tak payah nak blender pun tak apa gula ni. Okey. Lepas tu ada garam. Garam pink Himalaya ni. Kemudian guna ada santan, air dan ada natural active dry yeast. Yang ini ni lebih baik sikit lah daripada yeast biasa. Okey, kita masukkan tepung beras dulu. Tepung beras dalam 3 cawan. Masukkan tadi. Kemudian guna gula organik dalam 3/4 cawan. Ikut kemasin, ikut kita. Kita nak manis lagi, kita boleh tambah. Kalau kita tak suka, kurangkan. Kemudian baru kita letak yeast ni. Yeast ni kita boleh letak dalam 2 sudu kecil. Boleh juga kurangkan, boleh juga lebihkan sikit. Kalau lebihkan sikit macam senang sikit masam. Dia risiko masam tu lebih lah. Kalau kita kurangkan mungkin kita boleh berak lama sikit. Mungkin kita tak ada masa kan. Kalau bila kita tak ada masa tu, kita jangan letak yeast tu banyak. Sama juga kalau kita buat masakan lain macam donat ke apa kan. Kalau kita letak yeast sikit, lambatlah dough tu nak naik. Ni kita letak, bila kita letak banyak, masa kita macam sekejap je lah. Tak adalah nak peram lama-lama sangat kan. Bolehlah cepat sikit masak makan. Okay. Sementara kita nak gaul-gaul sebati ni, bahan kering ni dulu, kita bagi dia sebati sikit. Kemudian baru kita letakkan air. Tadi lupa nak bagi tahu ada guna telur juga Okey, ini kita letak air. Air ni kita letak sikit-sikit dulu. Kalau kita letak banyak-banyak nanti berketul. Tak kira lah tips untuk macam tepung tak berketul-ketul. Kita kena letak air sikit-sikit. Kita kacau-kacau biar dia macam pekat, likat. Susah sikit nak kacau tu kan. Tapi masa dia pekat ni lah tepung lebih cepat serap air. So susah untuk berketul. Kemudian barulah kita letakkan air lagi, tambah air ikut kepekatan yang kita nak kan. Supaya mudah. Tak kisahlah tepung gandum ke, tepung gluten free ke. Tapi tepung gluten free ni lebih cepat menyerap air. Serapan dia tinggi sikit daripada tepung gandum macam tu kan, tepung yang bergluten tu. Sebab tu tepung gluten biasanya lebih senang berketul. So kita kena tapis kalau kita nak buat masakan apa-apa adunan ni lah, supaya macam cantik sikit. Kalau tak kisah tak tapis pun tak apa sebenarnya. Okey. Kita tengok kepekatan ni macam tu lah. Tak cair sangat, tak pekat sangat lepas tu baru kita perap ni dalam sejam Okey, dah lepas perap ni, adunan ni dah macam pekat kan. Pekat berkental macam tu lah. Ni kita boleh letakkan telur sebiji je Kita guna untuk telur ni nak bagi lembut, nak bagi rangup macam tu. Baru sedap sikit kita punya lempeng apam lenggang ni kan. Okey, kemudian kita boleh letakkan garam. Garam ni dalam 1 sudu kecil. Sebagai rasa, untuk menaikkan rasa lemak-lemak dia. Sebab nanti kita nak letak santan kan. Barulah santan tu, lemak tu dia naik, bangkitkan rasa sikit kan. Okey, kemudian kita letak santan. Santan ni santan pekat kalau boleh. Sebab santan pekat lebih sedap sikit. Lemak-lemak lebih sikit kan. Setengah cawan macam tu kita letak. Tapi kalau kita macam nak dia cair sikit pun boleh, nak dia pekat sikit pun boleh. Gantung ikut
cita rasa kita lah macam tu. Ini agak sedang-sedang je lah, tak pekat sangat, tak cair sangat. Okay. Kalau santan cair, lemak dia kurang sikit. Rasa lemak tu kurang daripada santan pekat. Bila santan pekat ni lebih sedap lah. Lebih berasa lah orang cakap kan. Okay. Kacau lagi, bagi sepati dulu. Agak-agak dah sepati tu. Baru kita stop kan. Tengok kecairan dia macam tu. Tak pekat sangat, tak cair sangat. Okay. So kita boleh cuba panaskan api pan kita, panaskan kuali api pula Okay. Kuali kita ni bila dah panas, sebelum kita masukkan, kita kena sapu dulu minyak. Lepas tu kita boleh letak adunan ni. Ikut kuali kita ni besar mana, kita nak buat besar mana pun boleh, kita nak buat kecil pun boleh. Ikut suka kita. Kalau kita lenggang tak besar sangat lah, maksudnya adunan kita agak tebal sikit. So dia akan jadi macam tebal sikit kan. Kena tutup tutup bagi dia masak sekata sikit Okay. Bila dia dah dah keliling-keliling tepi tu dah macam nampak garing-garing sikit kan. Okey lah. Kalau kita buat apam lenggang ni, kita lenggangkan dia kecil je kan, dia mungkin akan tebal sikit. Akak suka dia nipis sikit, jadi macam rangup-rangup macam tu kan. Kalau makan pun sedap sikit lah. Kalau ikut kita. Kalau kita nak tebal, kita jenis suka yang rasa macam gebu-gebu lembut, apam tu kan. Kat tengah-tengah tu kita boleh ni lenggang nipis kan. Okay, ini tengok dia bila kita dah sapu minyak apa semua, dia mudah sikit lah nak tanggal. Dia tak melekat dekat kuali. Ini pun kuali baru ni. Kalau ikutkan banyak kali juga kena buat baru hilang lekat kan. Kita boleh angkat dan boleh lenggangkan balik nanti lah. Lagi satu. Okay. Jangan lupa pastikan kita sapu sikit minyak kat kuali ni. Tipsnya, kita kena angkat kuali kita. Okay. Kuali kita bila dekat atas api, dia memang betul-betul panas. So, kita kena nak buat apam lenggang ni tak boleh terlalu panas. Bila terlalu panas, masa kita lenggang ni, dia akan berlubang-lubang sangat. Jadi, dia tak cantik. Ya, kita kena macam kuali ni agak suam-suam sikit kan. Bila dah suam tu, baru kita lenggang. Masa suam tu lenggang, baru cantik. Dia macam tak terlalu berlubang sangat. So, bila kita dah letak atas api macam ni, kita dah tutup dah, baru dia akan ada lubang-lubang tu sikit. Tapi lubang tu tak betul-betul tembus. Okay. Akak tak ada pula nak tunjuk macam mana sebab kalau bila dia panas, dia memang kita nak lenggang pun tak cantik. Dia akan terpecah. Lubang-lubang tu dia memang berlubang betul dan akan terpecah. So bila kita nak angkat pun nanti dia memang satu terkeluar sana, terkeluar sini kan, pecah, tak cantik tau. Ini dia berlubang, dia jadi macam lubang apam belah atas lah, bawahnya masih tertutup. So dia cantik lah, barulah keluar seketul satu macam ni kan apamnya. Okay. Banyak lagi lah kita boleh akan nak tunjuk macam mana kan, supaya kita tahu nak lenggang tu lenggang macam mana. Kena test banyak-banyak kali kan. Kalau kita suka apam yang nipis, kita lenggang nipis. Macam akak ni, akak guna 2 senduk kecil kan, untuk satu kuali yang agak kecil ni. Dulu-dulu akak guna kuali yang besar. Bila kuali besar tu, akak guna 1 senduk besar je, dah cukup dah. Ini ikut kita lah. Adunan tu kita kena pandai kan.
Sebenarnya tak payah tutup pun boleh, nak tutup pun boleh. Tapi bila kita tutup, apam ni lebih cepat masak sekata. Tak adalah macam kita nak tunggu lama sangat baru nak masak kan. Yang ini dia dah cepat masak lah. Masak tu cepat. Cuma tinggal kita nak tunggu garing tu macam mana kan. Api pun ikut kita lah. Kalau api kita ni kecil sikit, ambil masa sikit lah. Biasanya orang tak buat api besar. Biasanya api dalam sedang-sedang lah. Tak kecil sangat, tak besar sangat lah kan. Sedang-sedang tu baru dia masak cantik. Kalau api garing sangat, besar sangat pun terlalu garing pula kan. Nanti yang tengah pula masak tak berapa nak cantik pula kan. Okay. Kalau macam ni, sedang-sedang masaknya pun lama tak lama sangat, tak cepat sangat kan. Okay, dah siap, kita boleh angkat dan kita boleh hidangkan lah. Boleh makan dengan kari, boleh makan dengan sambal atau apa-apa pun boleh. Tapi akak suka je kalau makan biasa kosong macam tu pun dah cukup sedap daripada akak. Manis-manis, kadang-kadang ada yang manis je kalau kita kurang yeast kan. Okay. Sekian, terima kasih semua. Selamat mencuba.